السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين، ولأزواجه أمهات المؤمنين، ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين، وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا، وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة، وافتح علينا من لدنك علما، كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال شيخ المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. والمقالة 30. قال الشبلي: لو ذقتم حلاوة الوصلة لعرفتم مرارة القطيعة. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Syarah Nasaihul Ibad. Pada siang hari ini, hari Jumaat ini, kita masuk maqalah yang ke-30, yakni maqalah yang terakhir daripada babus sunai, bab yang disusunkan pada bab ini nasihat-nasihat atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau atharus sahabah, perkataan-perkataan sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang mengandungi
dua rangkap nah. Jadi kata dianya wal maqalatu salasuna, dan bermula maqalah yang ke-30. Maqalah ni mana perkataan yang diucap lah. Nah, maqalah para yang diberkata. Bermula maqalah yang ke-30, yakni maqalah yang terakhir daripada bab sunai, bab 22 ni, ialah qala Syibli. Allah berkata oleh Syekh Asy-Syibli, yakni Abu Bakar Asy-Syibli, namanya Dulfin bin Jahdar. Dulfin bin Jahdar, sahabat kepada Imam Junaid al-Baghdadi, Raisut Taifah Sufiyah, ketua para alim ulama sufi pada zaman tersebut ialah Imam Junaid Baghdadi, yang digelarkan dengan Sayyidut Taifah, penghulu bagi kelompok sufi. Maka salah seorang daripada sahabat dianya atau murid dianya ialah Abu Bakar Asy-Syibli, namanya Dulfin bin Jahdar. Apa kata Syekh Abu Bakar Asy-Syibli? Dia kata lau zuqtum halawatal wuslati. Dalam satu riwayat yang lain ibaratnya bunyi lau dafantum, jikalau menanamlah oleh kalian. Tapi kalau hak ni dia kata lau zuqtum, jikalau mengkecapilah oleh kalian halawatal wuslati, akan kemanisan wuslah. Apa wuslah? Ai al-qurbi ila ma'allah. Itu makna wuslah di sini, sampai di sini dengan makna dekat serta Allah. Dia sampai atau dekat ini semuanya dengan bahasa maknawi lah, bukan dengan bahasa hissi. Kita kata sampai kepada Allah, wusul ilallah. Apa makna sampai kepada Allah? Bukan sapa tubuh, dekat tubuh kita ni sapa di zat Allah, bukan. Tu salah faham, tu boleh bawa sesat tu. Wusulu ilallah artinya wusulul qalbi ilallah, sampai hati seorang tu kepada Allah. Apa maksud sampai hati seorang itu pada Allah? Berarti hati seorang itu tidak putus-putus. Setiap degup jantung hati orang yang sampai hatinya kepada Allah tidak putus, tidak luput, tidak sunyi ingatannya kepada Allah. Senantiasa dia panggil nafas demi nafas berhubung hatinya kepada Allah. Maka dikatakan orang panggil maqam wusulul qalbi ilallah, sampai hati seorang kepada Allah inilah dikatakan maqam qurbah, arti maqam kedekatan, berhampiran, dekat, rapat dengan Tuhan. Sebab tu ya tafsir kata wuslati ail al-qurbi ma'allah, dekat serta Allah. Kinayah daripada bila benda tu dekat, senantiasalah orang panggil kita ingat. Benda kalau duduk jauh ni boleh jadi kita terlupa, tak ingat. Jadi bila perkara tu dekat, maka senantiasa kita tu mudah nak ingat. Maka orang yang mujahadah, jid wal ijtihad, bersungguh-sungguh melawan nafsu yang jahat, iaitu nafsu ammaratun bisu,
Karena itulah sebenar-benar musuh yang Allah Ta'ala buat pada diri kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'da aduwika nafsuka allati baina jambaika. Sebenar-benar musuh kamu tu ialah nafsu jahat yang ada di dalam diri kamu. Maka seorang tu bila dia lawan nafsu dia, lawan lagu mana? Iaitu dengan zikrillah, dengan mengingati Allah. Sama ada ingat dengan makna sebut pada lidah dengan banyak-banyak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dia panggil sa'afda zikir. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Seafdal apa yang diberkatakan olehku dan para nabi yang sebelum daripadaku ialah la ilaha illallah. Maka kerana itu sepakat alim ulama tasawuf, seafdal zikir ialah bagi orang mubtadi, orang yang mula-mula nak menjalani jalan untuk sampai hatinya ke hadratillah, ialah zikir yang paling afdal, la ilaha illallah. Sebagaimana kata Imam Ahmad Ad-Dardir Al-Maliki Syekhul Azhar, dia kata wa yantawi fil kilmatil islami ma qad madha min sairil ahkami fa aksiran min zikriha bil adabi tarqa bihadza zikri a'lar rutabi. Dia kata wa yantawi fil kilmatil islam, meliputilah di dalam kelimah Islam. Mana kelimah Islam? Yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia panggil kelimah Islam. Artinya kalimah ni wajib diucap bagi orang yang kafir asli. Kalau dia nak masuk Islam, wajib dia kena nutqis syahadatain, kena tuturkan dengan dua kalimah syahadat. Mana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah dikatakan dia tu Islam. Maka sebab tu dinamakan juga kalimah thayyibah, kalimah syahadah. Kalimah tahlil ni ialah kalimatul Islam, kalimah Islam. Maka kata Syekh Imam Ahmad Ad-Dardir Al-Maliki, wa yantawi fil kilmatil islami, meliputilah di dalam kalimah Islam, di dalam la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah, ma qad madha min sairil ahkam, apa yang telah lalu di dalam perbahasan ilmu tauhid daripada segala hukum, sama ada hukum ketuhanan, hukum sifat ketuhanan, hukum kerasulan, kenabian, hukum sifat kerasulan, kenabian, perkara-perkara yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perkara ghaibiyat atau ahkam asy-syar'iyyah, hukum hakam syar'iyyah, daripada wajibnya, haramnya, makruhnya, sunatnya dan haruhnya. Semuanya meliputi di dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lebih agunglah la ilaha illallah ni. Hebatlah la ilaha illallah ni. Maka oleh kerana tu fa aksiran min zikriha bil adabi, maka hendaklah memperbanyakkan menzikirkan la ilaha illallah beserta dengan adab-adab. Ini kena mengaji suku lah. Adab sebelum zikir, adab semasa berzikir, adab selepas berzikir. Kerana ni bukan zikir hasanat, dia panggil zikir darajat. Macam zikir hasanat ni macam kita zikir tahlil arwah tu lah. Ataupun kita pergi kubur zikir la ilaha illallah tahlil juga. Tapi kita zikir tu niat pahalanya disampaikan kepada arwah.
Itu dia panggil zikir hasanah. Atau tak sapa kepada arwah apa, kita duduk mengintai-intai dengan zikir kita la ilaha illallah tu, pahala dia supaya Allah Ta'ala transfer masuk dalam akaun bank-bank akhirat kita. Itu dia panggil zikir hasanah. Nah, tapi di sini dia panggil zikir darajat. Apa zikir darajat? Yang dengan zikir tersebut kita nak supaya hati kita tu bersih daripada syirik, sama ada syirik akbar, syirik jali, atau syirik khafi. Syirik asghar, syirik khafi, iaitu aghyar akdar ma siwallah, bagai-bagai keruh-keruh cema-cema duniawi dan perkara yang selain daripada Allah. Itu dia panggil zikir darajat, dia panggil. Kena ada adab lah. Adab sebelum zikir, adab semasa berzikir, adab selepas berzikir. Adapun zikir hasanat, sekurang-kurang adabnya ialah sebut dengan betul, walaupun tidak hadir makna la ilaha illallah ketika mana kita berzikir. Sebut kena betul. Ni sebut pun salah dah. La ilaha la ilaha illallah. Salah tu. La ilah, mana la ilah? Ada ya mak pula situ. Ilah. Pergi panjang pula situ. La ilaha illallah. Salah. Tu masa lambat, masa slow, masa mula nak ngatik. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu lama-lama jadi laju. La ilaha illallah, la ilaha, la ilah. Hak tu jangan ke nak cuci hati. Nak boleh pahala pun tak leh. Tak dapat. Bukan berdosa nak pula. Sebab la ilaha illallah ni salah satu daripada kalimah Al-Quran. Mana? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Maka bila Quran wajibut tajwid. Wajib kena tajwid. Tu. Tajwiduhu fardun kama salati. Tajwid baca Al-Quran tu wajib hukum dia sebagaimana semaya 5 waktu ni juga. Wa inkaruhu kufrun. Ingkar membaca Quran dengan tajwid boleh jatuh kafir. Jangan main. Dia kata tak payah tajwid. Awak baca suka hati awak lah. Tuhan tahulah kita ni Melayu bukan Arab. Ayat sedap. You main sintima bangsa pula dah. Ya tak nanti Melayu Arab. Arab apa kalau tak mengaji salah berlama-lama. Pergi duduk Mesir tu. Seorang depan rumah hamba kat Mesir tu, di Hayus Sabiq, Hayus Zuhur, mahkamah Hayus Sabiq. Tukar azan tu orang Arab Mesir. Azan tak betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Arab tu. Arab tu. Betul tak gitu azan? Salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kata Allah bukan maha besar. Allah ni gendang perang yang sangat besar. Arab dah tu. Jadi agama Islam ni bukan hak milik Arab. Walaupun Nabi kita orang Arab, berbangsa Arab, berbahasa Arab, paling mulia keturunan Arab, Quraisy, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, tapi Islam bukan milik bangsa Arab. Milik siapa dia yang rajin mengaji. Tu alim nahwu tu bukan orang Arab, si bawah bukan orang Arab. Hak kupu hadis sahibus sunan berapa orang Arab Imam Ahmad bin Hanbal. Hak lain Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Nasai, semua bukan orang Arab. Orang Bukhara, Tajikistan, Tan tu. Bukan orang Arab. Pak mazhab dalam fiqh. Hak Arab dua Imam Malik, Imam Syafi'i. Abu Hanifah bukan Arab. Ahmad bin Hanbal bukan Arab. Ramai hak bukan Arab. Tapi kalau yang mengaji sungguh
Dia menguasai agama. Jadi jangan buat alasan tak perlulah baca tajwid. Tuhan tahulah kita ni orang Melayu bukan orang Arab. Baca agama pergi lagu mana? Tabarakallabi pun jadi. Tu. Nak harap dapat diangkat azab kubur. Rupa-rupa suratul mulk tabarakallazi tu inja katok je dalam kubur. Sebab baca tak betul. Rubba qari lil Quran fal Quranu yal'anuh. Ramai orang baca Quran tapi Quran laknat dia. Sebab apa? Satu daripada asbab Quran laknat, orang yang membaca Quran kerana baca tak betul. Salah satu baru banyak lagi. Lihat ni, salah satu. Maka tidak syak la ilaha illallah ialah satu daripada kalimah Quran. Maka wajib kena tajwid. Kalaupun tidak kalimah Quran, kata ulama, wa yajibut tajwid li kulli dhikrin. Wajib juga tajwid bagi tiap-tiap zikir. Subhanallah, subhanallah. Wajib. Nak cepat tak apa? Subhanallah, 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 subhanallah. Jangan cepat sampai tak jadi tajwid. Sebelah. Nah, alhamdulillah hamlah jadi. Nah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, kebak. Berdosa belaka kan. Sama ke? La ilaha illallah. Dosa. Nah, waktu hak lambat, waktu dia cepat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilah. Laila tu nama orang Tina pada Laila Majnun tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilah. Tak bersih jiwa, tak dapat pahala. Lepas tu boleh dosa, wak cemah hati berzikir tu kan berzikir dia kan. Tu dah. Habis. Fa aksiran min zikriha bil adabi. Perbanyak oleh muzikir la ilaha illallah serta dengan adab. Tarqa bihadza zikri a'la rutabi. Naiklah darjat kamu dengan sebab zikir la ilaha illallah serta menjaga adab. Adab sebelum zikir, adab semasa berzikir, adab selepas berzikir. A'la rutabi, setinggi-tinggi martabat. Tu mana? Sekurang-kurang martabat aulia wali, iaitu nafsu mutmainnah, nafsu bertenang dengan Tuhan. Itu dia panggil seawal-awal wusulul qalbi ilallah, seawal-awal sampai hati seorang hamba kepada Allah, yakni nafsunya duduk di nafsu, tumakninah dengan Allah Ta'ala, bertenang dengan Allah Ta'ala. Tak rasa serabut. Dekat kita kan berasa serabut baru lepas maya Jumaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masa tu cepat dia masuk. Saat ni baru semaya Jumaat. Gelisah kita kalau masuk atus semaya. Padahal aqimis solat ali zikri, dirikan semaya untuk ingat aku Tuhan ya. Tapi kita tak boleh ingat Tuhan ni gelisah. Cuba boleh nak semaya cepat-cepat. Assalamualaikum. Lega sudah dah semaya. Lega. Itu habis itu. Baik. Kata Syekh Abu Bakar Asy-Syibli, lau zuktum, jikalau zuklah oleh kamu, mana jikalau mengkecapi, kecap, zuktum mana kecap oleh kamu, halawatal wuslati, akan kemanisan wuslah. Apa wuslah? Sampai hati kepada Allah. Wusulul qalbi ilallah, wasil ila hadratillah, sampai hati kepada Allah. Ai qurbi ma'allah, dekat hati dengan Tuhan. Dekat sini bukan dekat hissi, dekat maknawi. Ibarat daripada seorang itu nafah demi nafah, tidak ada luang, tidak ada ruang untuk lupa kepada Allah. Maka ketika itu tak lupa dia pada diri sendiri. Maka dia tidak buat perkara-perkara maksiat, perkara-perkara derhaka dengan Allah Ta'ala, perkara-perkara hak Tuhan marah.
Yang jadi duk buat maksiat ni, walau serba besar ke, walau janggut panjang ke, walau kau panggil ustaz ke, tok syekh ke, nak maulana ke, piu ke, dai ke, ikutlah orang panggil kau. Ini kerana hati tak sapa ke Tuhan. Nah, hati tak sapa ke Tuhan. Tu maka Tuhan lagi. Tuhan kata nak, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wala takunu kalladzina nasullaha, jangan kalian menjadi seperti orang yang lupa akan Allah. Tengok Tuhan lagi, jangan menjadi serupa dengan orang lupa akan Allah. Pak kita memang lupa akan Allah, duk semaya untuk ingat ke Tuhan tu lupa lagi ke Tuhan. Nah, aqimis solata li zikri, dirikan semaya untuk ingat ke aku tu ya. Tikot tulah duk ingat ke projek tu, duk ingat ke program ni, duk ingat ke tentatif tu, nak perancangan ni, nak pergi makan angin situ, nak pergi holiday sini. Nah, tikot Allahu Akbar tu, mulut Allahu Akbar, bismillah, alhamdulillah, hati duk pah ke Rusia, Amerika, Baghdad mana duk menjelajah dah hati ni. Tu tengok. Tu yang kata jangan jadi lagu tu, jangan. Fala takunu kalladzina nasullaha, jangan menjadi seperti orang yang lupa akan Allah. Sebab fa ansahum anfusahum, karena apabila kita lupa akan Allah, lupa mereka itu akan diri mereka itu sendiri. Ada lupa pada diri. Tu lupa diri, tak ingat adalah tangan ni bukan hak milik mutlak kita, hak milik majak pinjaman saja. Nah, mulut bukan hak milik mutlak kita, hak milik majak saja. Mata bukan hak milik mutlak kita, hak milik majak pinjaman saja. Kaki bukan hak milik mutlak kita, hak milik majak pinjaman saja. Nah, diri kita bukan milik kita mutlak, tapi hak milik Allah Ta'ala mutlak. Milik kita tu milik majak saja. Bini anak kita milik majak saja, bukan milik mutlak kita. Harta pangkat kita milik majak pinjaman saja, bukan milik mutlak kita. Nah, sebab nanti summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian pada hari akhirat kelak akan ditanya daripada bagai-bagai pemberian yang telah kami beri pada kamu, hai manusia. Tuhan tanya habis. Nah, usia, masa, umur, kaki, tangan, pangkat, harta, bini, anak, ikut Tuhan tanya habis. Sebab bukan hak kita, hak wibinya. Tapi oleh kerana kita lupa hak milik Allah Ta'ala secara mutlak, kita duk ingat hak kita. Bila kita lupa Allah, fa ansahum anfusahum, lupa kamu, lupa mereka itu manusia akan diri mereka itu sendiri. Nah, ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Apa fasik? Khuruju an taatillah, keluar meninggalkan ketaatan kepada Allah, tidak taat ke Tuhan, derhaka ke Tuhan. Jadi mukmin tapi asiyun, mukmin yang derhaka pada Allah, percaya pada Allah tapi derhaka dengan Allah. Sebab tidak kecak lazat manisnya hati wusulul qalbi ila Allah. Wuslah ay qurbi ma'allah, hampir dekat sampai hati seorang kepada Allah. Tapi nak sapa manis dekat hati pada Allah, kena tepuh pahit dulu. Kena tepuh pahit dulu. Dia tak boleh buat-buat kata. Dia daripada wirid jadi warid, jadi waridah. Wirid itulah hak pahit dia. Apa? Dia kena istiqamah. Siapa masa buat, siapa masa buat. Sibuk bagaimanapun kena buat, tak boleh tinggal. Lama-lama kelamaan kita duk muwazabah, duk istiqamah, mengekali senantiasa dengan jadual runtinan seperti itu, sehingga kalau kita tertinggal, kita rasa tak sedap duduk. Apa benda tak kena aku ni? Allah tak berzikir lagi, Allah tak selawat lagi, Allah tak baca Quran lagi. Macam tu dia jadi manis dah. Tapi nak jadi manis tu kena pahit dulu.
Nak pahit dulu. Gitu. Nah, kata Abu Bakar Asy-Syibli, "Lau zuqtum halawatal wuslati ai qurbi ma'allahi." Kalau mengkecapilah oleh kamu akan manis berhubung hati dengan Allah, yakni hampir hatimu serta Allah, la'araftum mararatal qati'ati, nescaya mengetahuilah oleh kamu mararatal qati'ati, akan pahit qati'ah, mana putus hubungan dengan Allah Ta'ala. Kita lah ni tak rasa manis berhubung dengan Tuhan, rasa pahit berhubung dengan Tuhan ni. Gitu terbalik. Pahit, nak semaya pahit, nak berzikir pun pahit, nak selawat pun pahit, nak baca Quran pun pahit. Maka bila pahit, kita mujahadah, lawan daripada pahit tu jadi manis pula. Macam orang sakit lah, makan ubat tu pahit nak rasa manisnya sehat ni kena makan ubat. Obat pahit apa? Manis pahit, tapi kena telan juga, pakai juga. Kena istiqamah, ada waktu dia. Hak ni makan pagi sekali 2 butir selepas makan, hak ni 3 butir sebelum makan, hak ni malam sebelum nak tidur. Kena istiqamah lagi tu. Pahit tak? Pahit, susah, kena ingat jadual nak makan ubat. Pahit. Tapi bila kita duduk makan semua, lama kelamaan manis pula dah. Tak boleh kalau tinggal. Sedut tak sedap duduk apa. Tak makan ubat lagi. Maka ketika tu sehat kita. Tu contoh ya tu. Contoh nak mudah kita nampak. Samalah orang yang salik, orang yang menjalani jalan menuju ke hadratillah, hatinya di awal pun pahit. Nak berzikir pahit. Tu dah lah berzikir kena mengaji. Tak boleh zikir macam tak ada. La ilaha illallah. Tu bukan zikir tu. Tu dikir dia panggil, bukan zikir. Kena betul, sebut betul. Makna yang disilau dalam hati pun kena betul. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tuhan mana yang kita kata tak ada tu? Kalau Tuhan hak kita nafi tu Tuhan tak sebenar, maka Allah lah Tuhan tak sebenar yang ada. Salah tu. Lepas tu Tuhan mana hak kita tak ada? Kita kata tak ada Tuhan tu, Tuhan mana hak tak ada? Tuhan yang sebenar tapi tidak termasuk Allah. Kena mengaji pula ilmu usuluddin situ, ilmu tauhid kena mengaji. Betul nafi isbat kita tu kena. Kalau tak betul silap hari bulat, boleh jadi kufur kita duduk nafi isbat dengan makna yang tak tepat, tak betul tu. Kena mengaji ilmu tauhid. Aku sebab tu Imam Ghazali sebut dalam kitab yang terakhir yang dikarang oleh Imam Ghazali, halangan yang pertama orang yang nak jadi hamba kepada Allah ni, aqabatul ula wahya aqabatul ilmi. Halangan roblok pertama orang yang nak menjalani jalan nak jadi hamba kepada Allah, kalau nak jadi hamba syaitan, hamba nafsu, hamba iblis, tak apalah, tak sudut lalu lah jalan ni. Tapi kalau orang tu nak jadi hamba Allah, sebab hikmat Tuhan buat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, tidak aku jadikan jin manusia melainkan hikmahnya supaya dia ibadat, jadi hamba abdi kepada aku. Ibadat, ubudiyah dan ubudah kepada aku. Maka nak jadi hamba pada Allah, halangan rablok yang pertama ialah aqabatul ilmi, ialah halangan menuntut ilmu. Pahit dah situ. Menuntut ilmu tu pahit dah. Tu. Kalau mu dapat kecak rasa lazat berhubung dengan Allah, la'araftum mararatal qati'ati, pasti engkau dapat tahu akan pahitnya berputus. Apa putus? Ail bu'di 'anillahi ta'ala, iaitu jauh dengan Allah Ta'ala.
Kita ni rasa manis jauh dengan Tuhan. Nah, rasa manis, rasa sedap. Kalau boleh tak semaya 5 waktu ni. Duduk kedai kopi, relax, goyang kaki. Kalau boleh tak mengaji. Nah, tak puasa. Tak baca Quran. Tak menuntut ilmu hak fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Tak sebab hak ni wajib. Tu kita tu manis kalau jauh dengan Tuhan. Tu. Kalau dekat dengan Tuhan, pahit. Tak sedap. Tapi lama kelamaan kalau kita istiqamah, hak pahit tu jadi manis. Hak manis tu pula jadi pahit. Tak semaya tu pahit. Tak baca Quran tu pahit. Duduk dengan jahil tu pahit. Tu. Fa innahu, kerana sesungguhnya jauh daripada Allah Taala ni. Fa innahu ay fa innal bu'da 'anillah, kerana sesungguhnya jauh daripada Allah ni azabun azimun inda ahlillahi ta'ala, ialah azab yang besar, azab yang pedih di sisi ahlillah. Orang waliullah azab yang pedih, pisah dengan kekasih dia siapa? Allah Ta'ala. Begitu azab pedih dengan aku. Itu azab pedih. Orang ahlillah bukan dengan aku azab pedih. Azab pedih di sisi ahlillah, orang wali-waliullah, ialah berpisah daripada Allah. Jauh daripada Allah, luput ingatan dia daripada Allah, teringat ke Tuhan. Itulah azab yang sangat pedih di sisi orang-orang wali-waliullah. Kita tak ingat ke Tuhan tu, tak ada rasa azab gapo, rasa sedap lah mula. Tak ada rasa gapo. Itu habis situlah. Wa kana, dan adalah min du'aihi, setengah daripada doa Syekh Abu Bakar Asy-Syibli ni radhiyallahu anhu. Doa dia nya, Allahumma rzuqni, ya Allah ya Tuhan, rezekikan kepada aku lazzatan nazari, akan kelazatan menilik, memandang, nampak, ila wajhikal karimi, kepada wajah, yakni kepada zat engkau yang maha mulia. Tapi kata setengah, ini bukan doa Abu Bakar Syibli semati, ini doa Nabi SAW sendiri. Tu. Sebab tu setengah-setengah ibaratnya jawab mari wa kana min du'ain Nabi SAW, dan adalah setengah daripada doa Nabi SAW bunyinya Allahumma rzuqni lazzatan nazari ila wajhikal karim, ya Allah ya Tuhan, rezekikan kepada aku akan kelazatan memandang, nampak kepada zat engkau yang maha mulia. Ini salah satu daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Mana harus nampak zat Allah, harus Allah nak bagi kita manusia ni nampak zat dia. Wajzim akhi bi ru'yatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi, idzil wuqu'u jaizun bil aqli wa qad ata fihi dalilun naqli. Hendak yakin, putus jazam oleh muhir saudara, harus dapat nampak zat Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala nak bagi kita nak nampak. Mu'tazilah kata mustahil pada akal. Ini kita kena mengaji ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu. Pas nampak Allah, Allah berjisim berjiring? Tidak. Nampak Allah kok mata, bukan tengok dengan butir mata. Ambil. Wasyauqa ila liqaika, rezekikan kepada aku juga hai Tuhan, atau perkataan lazzata, Allahumma rzuqni asyauqa, akan kerinduan, ila liqaika, kepada perjumpaan dengan engkau, mana pertemuan dengan engkau. Ini setengah daripada doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi kita minta supaya dikurniakan, direzekikan dapat nampak zat Allah. Nabi kita dapat nampak di dunia lagi pada malam Isra Mi'raj, khususiyah hanya untuk Nabi. Nabi Musa pun tak dapat. Nabi Musa minta tak boleh. Nabi-nabi lain tak boleh. Kalau boleh pun mukalamah, berkalam dengan Allah, bercakap, berbicara dengan Allah boleh. Tapi Nabi kita Muhammad SAW bukan hanya maqam mukalamah dengan Allah, berbicara dengan Allah, berkalam dengan Allah, bahkan dapat musyahadah zat Allah. Itu khususiyah hanya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi kita minta lagi sebab sedap,
Tanda kata puas hati itu sedap tu, minta tambah. Rabbi zidni ilma. Contoh macam kita makan sedap kan, sedap, tambah lagi. Gitu kan. Nabi kita lazat dah nampak zat Allah pada malam Isra Mi'raj, maka Nabi kita berdoa lagi, Allahumma rzuqni lazzatan nazari ila wajhikal karimi. Ya Allah, rezekikan kepada aku dapat lazat nampak zat engkau akhirat kelak. Kerana hak tu nikmat yang paling lazat nombor satu dalam syurga, tak boleh nak dibanding. Bukan bidadari, bukan makan lauk pauk, bukan. Hak tu hak lazat sekali. Tapi tak semua dapat dikurnia oleh Allah kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendak dengan qadar ma'rifah, kenal dia hamba tadi kepada Allah di dunia mula. Itu dah habis itu. Kemudian kita sambung semula pula. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala al-babus thulasiyyu, bab ya, tiga wa fihi, dan sabit di dalam ini bab khamsun wa khamsuna maw'izah, sab'atun akhbarun wal baqi atharun wallahu a'lam wa ilmuhu ata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma sadaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitan. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.